Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua pelajar ASK. So hari ini kita nak masuk topik berkaitan dengan struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Baik, contoh yang cikgu berikan dalam 5 soalan ataupun soalan kuis dalam tugasan 2D, saya dah pun buat. Saya dah lihat tugasan 2A, 2B, 2C dan 2D. Jadi sekarang kita akan masuk kepada topik ataupun huraian topik ini yang lebih detail, sebab sebelum PKPB cikgu dah terangkan pada awak topik ini. Jadi cikgu nak tengok balik awak sampai mana yang awak faham atau awak jelas. Jadi topik tugasan 2D itu ialah ulang kaji, yang mana saya perlu lihat sama ada awak masih memahami ataupun kurang memahami lagi topik struktur kawalan pilihan. Baik, contoh yang saya berikan itu ialah contoh yang mudah. Baik, di sini kita akan lihat go through contoh dalam buku teks secara lebih menyeluruh. Baik, kenapa kita perlu struktur kawalan pilihan? Dalam bahasa pengaturcaraan, dia menyediakan pelbagai struktur kawalan yang membenarkan laluan pelaksanaan yang lebih kompleks. Kalau sebelum ini kita belajar struktur kawalan jujukan. Dalam struktur kawalan jujukan, awak akan laksanakan atur cara itu straight to the point, tidak ada syarat yang awak perlu lihat. So ini membolehkan masalah yang lebih rumit diselesaikan dengan atur cara yang interaktif. Apa maksud interaktif? Maksudnya jika ada syarat, ada pilihan dalam dalam soalan ataupun penyataan masalah, awak boleh laksanakan tugas tersebut. Contohnya, jika markah lebih atau sama dengan 40, paparkan lulus. Jika tidak, paparkan gagal. Jadi macam mana kita nak buat benda itu? Contoh pada tugasan 2D saya sudah tunjukkan pada awak, itu contoh yang paling mudah. Contoh dalam buku teks ni agak kompleks, tapi saya akan terangkan pada awak satu persatu dan harap awak akan berikan perhatian lah. Baik, sebuah atur cara yang kompleks ataupun interaktif perlu berupaya menyemak syarat ataupun pilihan dan bertindak berdasarkan pilihan pengguna yang berlainan. Struktur kawalan pilihan yang bertindak mengikut syarat membolehkan atur cara yang lebih mesra pengguna dan bermanfaat dihasilkan. Jadi sebab ini kita perlukan struktur kawalan pilihan. Okey, dalam satu struktur kawalan pilihan, pengguna akan menentukan syarat yang perlu dipatuhi bagi menghasilkan sesuatu keputusan yang tepat. Lazimnya satu syarat akan menunjukkan ataupun menentukan satu keputusan melalui satu atau dua atau pelbagai cabang pilihan. Okey, faham tak maksud dia? Maksud dia begini. Okey, cikgu dah ajarkan awak berkaitan dengan struktur kawalan pilihan. Kita ada tunggal, dua pilihan dan pelbagai pilihan. Okey, sebelum cuti PKP ataupun sekolah PKP, saya dah ajarkan awak kita sebenarnya ada 4 pilihan. Okey, tunggal, 2 pilihan, pelbagai pilihan dan satu lagi iaitu pilihan bersarang. Tapi pilihan bersarang tak masuk dalam sini. Okey, jadi saya kena bezakan. Kita dah buat pilihan bersarang hari itu, jadi awak kena, saya review balik, awak perlu kuasai struktur kawalan pilihan ini dahulu. Okey, sebab dalam review yang saya lihat pada tugasan awal, struktur kawalan pilihan bersarang pun awak masih lemah. Jadi sebab tu saya review, saya letakkan asas dahulu pada awak agar awak faham apa maksud struktur kawalan pilihan. Lepas ni baru kita akan review balik untuk kawalan pilihan bersarang. Okey, baik. Kita lihat pada struktur kawalan pilihan tunggal. Apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan tunggal? Ada kenyataan if dalam atur cara awak. Ada segmen kod yang menggunakan penyataan if. Satu sahaja if. Kalau dua pilihan, dia ada dua penyataan iaitu if, else. If, else. Tunggal if, dua pilihan if, else. Jadi contoh yang saya berikan pada awak itu contoh yang patutnya awak dah faham. Jadi mudah bagi awak untuk memahami. Okey, step selepas ini. Kemudian pelbagai pilihan. Kenyataan if, elif, else. Apa ini elif? Dalam elif dia merujuk pada else, if. Okey, else,
if. Jadi dalam Python, kita tak ada if, else. Okey, untuk di tengah dia kita akan gunakan elif. Kita singkatkan dia jadi elif. Okey, ini buku saya. Awak jangan conteng buku awak pula. Baik. So, untuk pilihan tunggal, ada satu cabang pilihan. Okey, satu cabang pilihan bermaksudnya jika anda laksanakan satu tugasan, pilihan dia hanya satu sahaja, ya. So, jika memenuhi syarat, awak akan laksanakan pilihan tersebut. So, apa dia? Nak paparkan markah, nak tentukan grade, semuanya di sini. So, ini maksud pilihan tunggal. Kita ada mula, kemudian tamat. Di dalam sini, memenuhi syarat. Ini syarat dia. Syarat dia bergantung pada penyataan masalah. Jika syarat dia dipenuhi, maka kita akan masuk kepada looping dia ni sini. Dia bukan looping lah, dia punya control flow di sini. Lihat pada penyataan masalah dia. Baik, seterusnya dui pilihan. Untuk dui pilihan, kita ada dua cabang pilihan, iaitu ya dan tidak. Ya, tidak. Saya padamkan satu. Saya guna satu lagi. Kita ada mula. Kemudian katakan kita masukkan markah. Masukkan markah. Dan syarat dia, awak lihat pada syarat dia. Markah lebih 40. So dia ada satu ya dan satu tidak. Kalau ya, apa yang dia buat? Katakan di sini dia paparkan kita guna salah ya. Papar lulus. Dan bawah ni jika tidak, awak akan papar gagal. So, ini dimasukkan dengan struktur kawalan dui pilihan. Ada satu pilihan di sini dan ada dua pilihan di sini. Ada satu, dua. Berbeza dengan struktur kawalan pilihan tunggal, awak ada satu saja. Katakan syarat dia apa tadi? Papar lulus. Ini contoh, saya ikut contoh saya. Papar lulus. Habis papar lulus, awak akan habiskan satu ya saja. Ya, jika memenuhi syarat if. Sebab tu saya tekankan pada awak kena kuasai pseudocode dan juga carta alih. Kalau pseudocode awak tak lepas dan juga carta alih awak tak faham, awak akan nampak ke mana pergi struktur kawalan dia. Baik. So, habis sini. So, mana kita nak tamatkan di sini? Baik. Habis papar gagal. Kalau katakan tamat di sini, so awak akan padankan di sini. Jangan biarkan kosong sini pula. Awak kena padankan garisan aliran dia. Jangan biarkan kosong. Kalau biar kosong, dah salah tu. Flow dia tak lengkap. So, ini yang dimasukkan dengan dui pilihan. Ini paling simple ya. Dui pilihan bukan bermaksud dua-dua pilihan kena buat. Dia salah satu. Lihat pada syarat dia. Syarat ini sini. Jika markah melebihi atau sama dengan 40, papar lulus. Jika tidak. So, ini bermaksud jika tidak. Jika ya, dia melaksanakan papar lulus. Boleh ya? Baik, seterusnya. Struktur kawalan pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan bagaimana pula? Kita ada mula. Kita masukkan markah. Masukkan markah. Kemudian lihat pada syarat. Juga pada syarat yang pertama. Kita nak buat pelbagai pilihan. Macam mana maksud pelbagai pilihan? Dia ada dua, dia lebih daripada dua. Lebih daripada dua syarat. Ada pun dua pilihan. Lebih daripada dua. Maknanya tiga lah. 3, 4, 5, 6 dan sehingga tak terkira. Kalau dua pilihan. Lebih saja daripada dua pilihan, itu bermaksud pelbagai
pilihan. Okey, markahnya markah lebih atau sama dengan 40. Okey. Kejap. Okey, kita 85, bukan 40 ya, 85. Okey, markahnya lebih daripada atau sama dengan 85. Jika ya, apa dia akan buat? Okey, ya, dia akan papar. Okey, papar, lulus, cemerlang. Okey, dia akan papar, lulus, cemerlang. Okey. Ini tidak. Tidak ni bawa ke mana? Pada syarat yang kedua pula. Okey, syarat yang pertama, pilihan yang pertama, markah adakah lebih atau sama dengan 85? Jika ya, dia akan papar, lulus, cemerlang. Jika tidak, dia pergi kepada syarat yang kedua. Okey. Markah lebih atau sama dengan 40. Kita ada dua kategori di sini, iaitu lebih atau sama dengan 85. Kemudian markah lebih atau sama dengan 40 dan yang lain. Yang lain tu jika tidak sampai kepada 40, markah markahnya tak sampai 40. So sini ya, dan bawah ini tidak. Okey, dapat. Okey. Saya review balik pada awak carta alin ni supaya awak nampak apa yang berlaku sebenarnya. Okey. So kita akan papar, lulus. Okey. Dan bawah ini kita akan papar apa? Markah lebih atau sama dengan 40. Dia lulus. Jika tidak, apa yang akan berlaku? Dia akan paparkan gagal. Okey, papar gagal. So ini sebenarnya. So ada berapa pilihan sini? Ada 1, 2, ada 3. So faham ya, pelbagai pilihan merujuk kepada lebih daripada 2 pilihan. So dalam satu cara kita akan menggunakan if, elif, else. Okey, if, elif, else. Kalau 4 bagaimana? Kalau 4 kita guna if, elif, else. Ya, awalnya kita perlu guna if, akhirnya kita perlu tutup dengan else. Okey, tak kiralah ada 4, ada 5, ada 6, kita akan menggunakan di tengah-tengahnya dengan sintaks elif. Okey. Baik, tadi kita nak tutup. Okey, kita tutup. Akhir sekali. Kita akan tutupkan dia dengan tamat. Okey. So, yang ini pun awak kena pastikan juga. Awak bina laluan dia. Okey. Carta alin awak perlu lengkap. Okey. Contoh yang awak berikan pada saya sebelum ini, ada lagi pelajar yang tidak melengkapkan carta alin ni. Okey, jadi saya minta awak alert, lihat pada carta alin, lengkapkan carta alin, jangan biarkan kosong bahagian sini. Alright. So ini merujuk pada pelbagai pilihan. Okey. So pelbagai pilihan dia ada 3 atau lebih. Yang paling senang lebih daripada 2 lah. Okey. Lebih daripada 2 pilihan. Untuk lebih daripada 2 pilihan, kita akan menggunakan struktur begini. Kita akan gunakan sintaks if, elif dan else. Okey? Boleh faham ya? Kalau tak faham boleh tanya pada saya, direct saja. Okey, tugasan 2D yang saya berikan pada awak tu lebih kepada review topik sebelum PKPB. Yang topik yang ini saya review balik pada awak supaya awak lebih faham. Kita nak masuk ni struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, ini asas ni. Okey, jadi kalau awak tak melepasi, tak faham topik ini, awak tak akan susah nak nak faham pula struktur kawalan pilihan bersarang tersebut. Okey, sebenarnya mudah. Okey, cuma contoh dalam buku teks ini saya akan review pada awak satu per satu nanti. So sekarang itu dahulu. Ya. Baik, saya akan buat video yang kedua. Nanti refer pada video yang kedua berkaitan dengan struktur kawalan pilihan bersarang.